Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa 'idna min syarri nafsina rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah ini adalah pilihan daripada Allah, sekalipun kita ni antara orang yang mungkin lalai daripadanya ataupun lalai daripada ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah, namun kita bersangka baiklah dengan Allah yang mana kehadiran kita kepada majlis ilmu seperti mana yang kita lakukan pada pagi ini, yang mana ia adalah pilihan Allah, yang mana kita masih lagi dalam pandangan Allah dan Allah Ta'ala masih lagi memberikan ruang kepada kita untuk diberikan hidayah-hidayah kepada kita, dan masih lagi insya-Allah ada tempat-tempat untuk kita masuk ke dalam syurganya di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya datang daripada satu hadis yang selalu saya sebutkan kepada tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Selagi mana Allah Ta'ala ingin memilih seseorang manusia untuk diberikan khaira, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka tanda yang paling awal kata baginda Nabi SAW, tandanya yufaqihu fid din, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama kepada manusia tersebut. Jadi salah satu cara Allah Ta'ala nak berikan kefahaman agama kepada seseorang manusia, salah satu jalannya iaitu Allah Ta'ala akan pilih manusia tersebut untuk hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini, khususnya kepada kita, bukanlah perkara yang sia-sia dan bukanlah perkara yang kebetulan. Semuanya adalah kerana pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tentulah kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini mungkin ada yang terpaksa ataupun sukarela, tapi kita berimanlah kepada Allah, ia bukanlah perkara kebetulan maupun sia-sia. Ia tentu ada pilihan daripada Allah yang ingin memberikan kita hidayah daripadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, insya-Allah pagi ini kita akan sentuh sedikit berkaitan tentang sirah Nabi, khususnya berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan lihatlah betapa besar dan betapa beruntungnya kita dilahirkan, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak untuk dibincangkan berkaitan tentang kelebihan-kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding umat-umat yang terdahulu. Namun kita akan lihatlah beberapa perkara yang insya-Allah kita sempat untuk kita sentuh pada pagi ini. Baik, seperti mana yang selalu saya sebutkan tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam kehidupan kita adalah perkara yang sangat penting, bahkan menjadi tuntutan di dalam agama kita. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, siapa yang mencintai Allah, siapa yang berkata dia beriman kepada Allah, tidak ada jalan melainkan dia mesti fattabi'uni, iaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi tidak ada jalan melainkan dia mesti kenal Nabi, tahu sirah Nabi, dan dia mesti mencintai Nabi dan juga mesti mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti jalan Nabi, Allah Ta'ala akan mengganjari kepadanya dua ganjaran. Pertama kata Allah, yuhibbukumullah, Allah balas cintanya.
Kalaulah Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan Dia membalas cinta kita, menjadi kekasih kita, sudah sedia maklumlah kita tuan-tuan, dunia kita bahagia, akhirat confirm bahagia. Okey. Kemudian ganjaran yang kedua kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Caranya iaitu mengenali Nabi, mencintai Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Dalam hadis yang lain pula tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kalian selagi mana kalian tidak mencintai aku lebih daripada cinta kalian pada ibu bapa, anak-anak dan seluruh manusia. Meletakkan kecintaan kita kepada Nabi SAW ini merupakan kesempurnaan iman kita kepada Allah. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, tanya balik diri kita, sejauh mana kita mengenali Nabi, sejauh mana kita mencintai Nabi, dan sejauh mana kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita rasa jauh mungkin Nabi daripada kita, tak berapa kenal kita dengan Nabi SAW, kita dah sedia maklum dah. Kata Nabi, orang yang tak mencintai Nabi lebih daripada segalanya, tak sempurna imannya. Kalau tak sempurna imannya, bagaimana kita nak rasa kita layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun sering kita dengar, bahkan sering kita sambutan kelahiran Nabi SAW, tapi sejauh mana kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan cinta Nabi ni? Apakah yang dimaksudkan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi ni? Tak berapa jelas tuan-tuan bila nak dikatakan kita wajib cinta Nabi. Ya, cinta Nabi ni bagaimana? Kata Al-Ghazali, kata Ibn Sirin, ni antara ulama-ulama silam tuan-tuan. Orang yang mencintai Nabi, tanda orang yang mencintai Nabi, beriman dengan Nabi SAW, kata Al-Ghazali, tidak lain dan tidak bukan, iaitu kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis dengan cara baca, faham, amal. Baca, faham, amal. Kembali kepada Quran dan hadis dengan cara baca, faham dan amal. Misalnya tuan-tuan, ramai di antara kita sebut, zahirkan saya mencintai Rasulullah SAW, tapi berapa ramai yang datang solat jamaahnya? Berapa ramai yang melaksanakan ibadah-ibadahnya? Berapa ramai yang mengikuti syariat-syariatnya? Yang ini yang kita boleh persoalkan dan kita boleh tanya pada diri kita. Sebab itu para ulama silam menggariskan, tanda kita benar-benar mencintai Nabi mesti dilakukan, dizahirkan dengan amalan kita. Tidak secara retorik, tak ada disebutkan dengan lidah sahaja. Tidak, dia mesti dizahirkan dengan perbuatan amalan kita. Salah satu yang paling mudah, kita boleh kumpul ramai-ramai untuk untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul. Kenapa tidak kita ikut yang lebih utama lagi, kumpul ramai-ramai untuk melaksanakan solat berjamaah. Yang ini menjadi tuntutan di dalam agama kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau nak dilihat dalam kehidupan Nabi SAW, terlalu banyak yang perkara-perkara yang kita boleh belajar. Yang saya akan sebut ni tuan-tuan pun sedia maklum dah. Ni tapi sekadar ulang kaji untuk kita saling ingat mengingati. Seperti mana yang selalu saya sebutkan dalam kuliah-kuliah sirah kita, bila kita melihat sirah Nabi, hakikatnya bukan sekadar nak tahu cerita Nabi, tapi hakikatnya dia memberi cerminan dalam kehidupan kita. Yang ini yang lebih utama. Lihat sirah Nabi sebenarnya sedang mencerminkan kehidupan kita. Antara yang selalu saya sebutkan pada tuan-tuan, bila mana kita tengok sahaja kehidupan Nabi daripada kecil, perkara pertama yang kita akan jumpa, Nabi SAW duduk dalam kandungan ibunya, ayah Nabi wafat. Nabi SAW duduk dengan ibunya, ibu Nabi wafat. Nabi SAW duduk dengan datuknya, datuk Nabi wafat. Nabi SAW duduk dengan pakciknya, pakcik Nabi wafat. Nabi berkahwin dengan Khadijah, Khadijah wafat. Nabi ada anak-anak, anak-anak Nabi semuanya wafat. Sampailah Nabi wafat tuan-tuan, tinggal seorang saja anak Nabi. Dan itu pun setelah Nabi wafat, 6 bulan berikutnya Fatimah pun wafat.
Kalau kita lihat daripada sirah ni tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala takdirkan manusia yang terdekat dengan Nabi ni semuanya wafat bila Nabi SAW berdamping dengan mereka. Bila Nabi hadir dalam kehidupan mereka, mereka ni wafat. Bayangkan dan cuba kita gambarkan tuan-tuan, kalaulah ada manusia seperti hidup Nabi ni ada dalam masyarakat kita, selalunya apa gelaran yang kita akan panggil kepada anak ni? Sudah tentu dengan gelaran-gelaran yang menjelekkan, gelaran-gelaran yang tidak baik. Dia datang saja, mak mati, ayah mati, anak mati, kahwin isteri mati, ada anak, anak pun mati. Tapi kenapa Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup Nabi? Apa hikmah yang Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita? Antara yang disebutkan oleh ulama-ulama sirah tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca dalam kitab Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, kitab Fiqhus Sirah. Tuan-tuan boleh tengok juga dalam kitab Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab sirah yang termoden. Tuan-tuan boleh baca kitab Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham ni, kitab ulama-ulama sirah yang terdahulu. Mereka menyebutkan hikmah yang utama bila Allah Ta'ala takdirkan perkara-perkara ini berlaku dalam Nabi. Antara yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, takdir Allah tak boleh berubah sama sekali. Sekalipun dia adalah Rasulullah, sekalipun dia adalah kekasih Allah, takdir tak boleh berubah. Tapi Nabi tunjuk dan ajarkan kepada kita tadbir, respon kepada takdir itu yang mengubah segalanya. Bahkan itulah yang membezakan antara orang yang berjaya ataupun orang yang tidak berjaya. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin kita lahir-lahir kita akan bertanya-tanya, kenapa takdir saya begini? Kenapa saya lahir daripada keluarga yang miskin? Kenapa saya lahir sebagai anak yatim piatu? Kenapa saya lahir dalam keadaan saya ada kekurangan-kekurangan yang seperti ini, kurang upayanya, cacat sana sini, sakit beratnya dan sebagainya? Kenapa? Kita selalu mempertikaikan takdir. Hakikatnya apa yang Allah Ta'ala takdirkan takkan berubah sama sekali. Tapi cara kita respon kepada takdir itu yang lebih utama. Misalnya pada ibu-ibu, ayah-ayah yang pengalaman berbeza dengan saya. Zaman ibu-ibu, ayah-ayah dahulu tidak ada air, tidak ada api yang macam hari ini tuan-tuan. Kita nak masak nasi, nak masak air, nak pergi mandi, nak uruskan anak-anak, nak basuh baju, tu nak ambil air tu pergi di perigi. Pernahkah kita mengeluh? Ibu-ibu ayah mengeluh? Tidak. Adakah takdir itu merosakkan kehidupan kita, melemahkan kita? Tidak. Bahkan takdir itu membuatkan kita lebih kuat dan lebih berjaya sampai hari ini. Beza dengan orang hari ini tuan-tuan, lahir-lahir buka paip keluar air, petik suis keluar api. Apa yang mereka lakukan hari ini? Bahkan mereka lalai dan tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Tengok anak-anak kita, dulu kita nak belajar kena pakai pelita, kadang-kadang duduk di bawah jalan, pakai lampu jalan, usaha untuk lebih berjaya. Anak-anak hari ini tuan-tuan, petik lampu bukan baca buku. Apa yang mereka buat? Main gamenya, tengok handphonenya, tengok TV-nya. Tak menjadikan dia lebih bersyukur. Sebab itu ada kalanya takdir Allah itu dah ditentukan begitu tak berubah, kerana mungkin dia lebih baik daripada yang sebaliknya. Jadi ini antara yang kita boleh belajar daripada Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terlalu banyak untuk dibincangkan tentang Nabi ini, tapi antara yang boleh kita sebutkan, bila kita lihat Nabi SAW, kita boleh faham dan kita boleh lihat bagaimana kenapa Allah Ta'ala takdirkan bila Nabi berdakwah di kota Mekah. 13 tahun Nabi duduk di Mekah untuk sampaikan dakwah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Orang Quraisy bersungguh-sungguh menentang Nabi SAW, lawan sungguh dengan Nabi ini, menentang habis dengan Nabi SAW. Sedangkan secara logiknya tuan-tuan, orang Quraisy ni kenal Nabi SAW, tahu siapa Nabi, siapa mak ayahnya, siapa keturunannya, tahu peribadi Nabi, tahu akhlak Nabi. Bahkan mereka sendiri yang memberi gelaran pada Nabi. Muhammad tak pernah berbohong, tak pernah berdusta, digelar Al-Amin pula. Tup-tup bila Nabi sampaikan dakwah, mereka tolak, tak beriman dan tak percaya pada Nabi SAW. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, orang Quraisy pernah lihat pula mukjizat Nabi SAW. Apa mukjizat yang mereka tak pernah lihat tuan-tuan? Kebanyakannya mereka pernah lihat. Nabi pernah panjat bukit Jabal Abi Qubais. Nabi pernah belah bulan, tunjukkan mukjizat Nabi depan orang Quraisy. Mereka melihat dengan mata mereka. Tapi bila sebut seruan dakwah, mereka tolak. Bahkan tuan-tuan, ada satu kisah, Utaibah ni antara pembesar-pembesar Quraisy.
Utaibah ni tuan-tuan, dia pernah mengganggu Nabi, mengacau Nabi dan menyakiti hati Nabi SAW. Sampai Nabi doakan satu doa untuk Utaibah ni, kata Nabi, wasallid alaihim kalban min kilabik. Wahai Allah, tolonglah kau utuskan anjing-anjing engkau untuk hancurkan dia. Nak dipendekkan cerita tuan-tuan, Utaibah ni pernah berdagang sampai ke Syam. Dia berhenti dekat satu tempat namanya Zarqa. Di Zarqa ni tuan-tuan, ketika dia duduk di dalam kemah dia, ketika itu ada singa-singa yang berkeliaran di kawasan tersebut. Ini disebutkan dalam kitab Mukhtasar Sirah Nabi SAW. Ada singa-singa berkeliaran di sekitar itu. Namun Utaibah ni tuan-tuan, dalam pemikiran dia, melekat doa yang Nabi pernah doakan untuk dia. Wasallin alaihim kalban min kilabi. Wahai Allah, kau hancurkan si Utaibah ini dengan anjing-anjing kau. Benda tu melekat di fikiran dia. Sampai bila dia tengok singa yang berkeliaran di kemahnya di Zarqa itu, kata Utaibah, celaka benarlah wahai celakalah Muhammad ini, sedangkan dia berada di Mekah, dia membunuh aku ketika mana aku berada di Syam, yang mana dia hantar singa-singanya. Dan memang Allah Ta'ala takdirkan tuan-tuan, singa yang berkeliaran di kemah Utaibah ini akhirnya membaham dan memakan kepala Utaibah. Tuan-tuan boleh nampak, orang Quraisy ni percaya sungguh dan membenarkan sungguh ucapan Nabi SAW. Tapi tuk-tuk bila cerita tentang dakwah dan kebenaran depan mata dah, mereka tetap tolak dengan keras. Kita tak beriman dengan Muhammad, kita tak boleh percaya apa cakap Muhammad. Kenapa benda ni berlaku dalam hidup Nabi SAW? Kenapa tuan-tuan? Kenapa pula Allah Ta'ala tak lembutkan hati orang-orang Quraisy, sedangkan Allah Ta'ala ni memegang hati-hati manusia? Boleh jadi tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak lembutkan semua hati orang Quraisy, boleh berlaku, Allah Ta'ala boleh buat. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan ujian-ujian itu berlaku dalam Nabi? Kenapa tuan-tuan? Antara yang kita boleh belajar tuan-tuan, seperti mana saya pernah sebutkan sebelum-sebelum ni, hikmah yang paling besar, iaitu Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, hakikatnya orang Quraisy ni bukan tidak percaya pada Nabi, bukan mereka nak tolak sangat kebenaran, bukan nak sangat menentang Nabi SAW, tapi hakikatnya mereka ada berhala yang lebih besar yang mereka sembah, yang mana berhala ni bukan disembah saja oleh orang Quraisy, bahkan disembah oleh umat Islam sampai ke hari ini. Dan berhala-berhala ni lah yang disebutkan oleh ulama-ulama sirah. Antara yang disebutkan ada 3 tuan-tuan. Pertama, walaupun kebenaran depan mata, walaupun dah tahu dah benda tu betul, tapi tetap sanggup menolak kebenaran. Apa dia? Pertama, iaitu wang ringgit tuan-tuan. Berapa ramai kita duduk dalam organisasi, kita tahu majikan kita buat salah, kita tahu sahabat-sahabat kita buat salah, rakan sekerja kita buat salah. Berapa ramai yang sanggup nak tegur dan nak memperbetulkan keadaan? Ataupun kita tetap, bola biarlah, kalau saya tegur, saya takut saya kena dipulaukan di pejabat. Kalau saya tegur, saya takut nanti saya dilucutkan jawatan. Biar je lah, dia buat kerja dia, saya buat kerja saya. Sedangkan kebenaran tetap kebenaran. Benda yang benar tetap benar. Kalau kita betul-betul menerima kebenaran, dengar dan patuh. Tapi orang Quraisy tuan-tuan, dia bukan tak tahu kebenaran, tahu, tapi tolak kerana wang ringgit dia. Kalau saya terima kebenaran, habis wang ringgit saya. Maka begitulah dengan keadaan umat hari ini. Kalau tengok pada sirah Nabi, kenapalah orang jahiliah ni, dia jumpa Nabi, pernah tengok sirah Nabi, kenal Nabi dan tengok mujizat-mujizat Nabi, kenapalah mereka ni tak cerdik boleh tolak dakwah Nabi? Hakikatnya tuan-tuan, itulah cerminan orang hari ini. Kebenaran depan mata dah, sedar dah, tahu dah, tapi tetap menolak. Pertama, kerana ada berhala yang lebih besar. Bukan patung-patung yang disembah tuan-tuan, tapi berhala wang ringgit. Itu yang pertama. Kedua, berhala dari sudut pangkat dan kuasanya. Kalau kita mungkinlah tidak merasa pangkat dan kuasa ni tuan-tuan, tapi masyarakat hari ini lebih menjaga hati follower-follower ni. Ada orang-orang yang terkenal tuan-tuan, tahu apa yang disebut itu salah, tapi susah untuk minta maaf, susah nak tarik balik kenyataan. Kenapa? Sebab lebih nak jaga hati follower. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah tak berapa rasa kesan ni, tapi untuk anak-anak muda faham perkataan-perkataan follower ni, sebab ramai yang tahu dia buat salah tapi tak berani nak nyatakan kemaafan. Sebab apa? Nanti follower kata saya ni apa pula. Lebih menjaga hati follower daripada untuk menjaga nama agama.
Sanggup pertahankan follower daripada sanggup mempertahankan Nabi SAW. Walaupun apa yang disebut itu perkara yang mungkar, walaupun apa yang disebut itu mendusta atas nama agama, tak kisah. Yang penting follower percaya sungguh saya. Dah, selesai. Ini hati-hati tuan-tuan. Ini bahaya ni. Yang ketiga iaitu bab berkaitan dengan kesenangan kehidupan. Kita dah rasa selesa dah sedap dengan kehidupan kita, tapi kita rasa tak mengapalah kebenaran ni, biarlah saya teruslah hidup saya. Kalau saya terima kebenaran, kalau saya patah balik kepada apa yang disyariatkan, saya tak boleh makan, saya dilucutkan jawatan, saya itu, saya ini. Akhirnya tuan-tuan teruslah dalam terus kepada kesesatan, dan teruslah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita tengok kenapa orang Quraisy jadi macam ni, bukan mereka ni tak boleh berfikir. Fikir sungguh tuan-tuan. Tapi rupa-rupanya di sebalik itu ada benda-benda yang lebih utama yang menjadi penghalang mereka. Dan itu yang menjadi penghalang juga kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini antara perkara-perkara yang kita boleh cermin dalam kehidupan Nabi kepada kehidupan kita. Seperti mana yang saya sebut pada tuan-tuan, apa yang berlaku dalam hidup Nabi ni, hakikatnya Allah Ta'ala ni nak menjadi penguat kepada kita untuk menempuh kehidupan dunia. Contoh yang selalu saya sebutkan, bila kita ada kematian dalam keluarga kita, hakikatnya janganlah menjadikan itu sebagai melemahkan semangat kita untuk teruskan kehidupan. Nabi kematian lebih banyak daripada kita. Ibu ayahnya meninggal, isteri meninggal, anak-anaknya meninggal. Bahkan kalau kita pernah kehilangan anak ataupun kematian anak seorang, Nabi SAW yang meninggal bukan seorang tuan-tuan, anaknya semuanya meninggal ketika Nabi SAW masih lagi hidup ketika itu. Kalau seorang dia meninggal, kita rasa dah luruh hati kita. Nabi sepatutnya lebih lagi, sebab semua anaknya meninggal di tangannya ketika dia masih hidup lagi. Sebab itu bila tengok Nabi, belajar sirah Nabi, hakikatnya dia jadi penguat kepada semangat kita. Tak mudah kita jadi putus asa, sebab Nabi kalau boleh, ujiannya lebih berat daripada kita. Kenapa kita tidak boleh menempuh kejayaan seperti Nabi SAW? Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah, itu sedikit mukadimah yang kita akan lihat berkaitan dengan Nabi. Cuma untuk hari ini tuan-tuan, insya-Allah saya akan sentuh berkaitan tentang kelebihan umat Nabi SAW. Terlalu banyak kelebihan umat Nabi ini, cuma kita sedar ataupun tidak sahaja. Antaranya tuan-tuan, kelebihan umat Nabi SAW ini banyak, tapi saya sentuh satu je. Pertama, iaitu kelebihan umat Nabi ni kerana memiliki umur yang paling terpendek berbanding umur umat-umat yang terdahulu. Misalnya tuan-tuan, Nabi Nuh alaihissalam, usia dakwah Nabi Nuh sahaja mencecah 950 tahun. Kalaulah usia Nabi SAW 63 tahun, usia dakwah Nabi 23 tahun tuan-tuan. Kita boleh bayangkan jauh antara kita dengan umat yang terdahulu. Kalau usia dakwah Nabi Nuh 950 tahun tuan-tuan, rasa-rasalah berapa usia Nabi Nuh AS. Tak disebutkan mana-mana riwayat tuan-tuan, tapi secara logiknya kita dah boleh bayangkan. Kalaulah usia dakwah saja 900 lebih, usianya mungkin dah cecah ribuan tahun. Okey, Nabi 23 tahun usia dakwah, usianya 63 tahun. Itu kita punya logik kita. Baik, walaupun umur umat Nabi SAW ni pendek tuan-tuan, inilah kelebihan kita sebagai umat Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan? Ada dua hikmah dia. Hikmah yang pertama, Allah Ta'ala nak maksimumkan pahala kita, gandakan pahala kita. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak minimumkan, kurangkan dosa-dosa kita. Jadi ini jelas. Okey, apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan kalau baca dalam satu kitab ni tebal tuan-tuan, namanya kitab Lataif Ma'arif yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Disusun kitab ni oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab ni tuan-tuan, dia bawa hadis-hadis Nabi, dikumpulkan hadis-hadis Nabi dalam kitab ini berkaitan tentang amalan-amalan khusus dalam bulan-bulan Islam. Bulan Muharram, apa amalan yang kita boleh lakukan. Bulan Safar, apa amalan boleh lakukan. Bulan Rabiul Awal, apa amalan boleh lakukan. Sampailah bulan Zulhijjah. Kitab ni tuan-tuan dah diterjemahkan dah pula. Dalam bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, Urdu ada, dah diterjemahkan. Tuan-tuan boleh cari. Kitab ni nama Lataif Ma'arif.
Okey, berkaitan tentang amalan-amalan dalam bulan-bulan Islam. Jadi bila kita tempuh satu bulan dalam bulan Islam, tuan-tuan, kita tahu ada amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Barulah kehidupan ini terisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa dia, tuan-tuan? Persoalannya apa dia? Yang dikatakan umur kita pendek adalah satu kelebihan. Baik, saya nak mudahkan pada tuan-tuan. Contoh, kita ambil satu bulan yang lepas, bulan Zulhijjah, bulan 12. Saya pernah sebut dah pada tuan-tuan. Bulan Zulhijjah, kita ni sibuk dengan ibadah hajinya. Nabi SAW sebutkan, siapa yang melaksanakan ibadah haji, kalau hajinya mabrur, tuan-tuan, kalau hajinya mabrur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepadanya, tidak ada yang layak baginya melainkan syurga Allah. Kita tahu dah, ibadah haji ni bagi yang pernah melaksanakan ibadah haji, dia bukan tempoh yang panjang, tuan-tuan. Paling panjang 6 hari sahaja, 6 ke 7 hari sahaja. Tak lebih daripada tu. Tak cecah sampai 2 minggu, tuan-tuan. 6 ke 7 hari sahaja. Kalau ibadahnya sungguh-sungguh ikhlas, mabrur, syurga miliknya insya-Allah. Besar ganjaran ni, tuan-tuan. Kedua pula, tuan-tuan, adilnya Allah bagi orang yang tak pergi haji pula. Nabi SAW galakkan untuk dianjurkan bagi orang yang tak pergi haji berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah ni jatuh 9 Zulhijjah. Jemaah haji pergi wukuf di padang Arafah. Kita yang tak berwukuf ni, kita digalakkan untuk berpuasa sunat. Kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatul lati qablah wa sanatul lati ba'dah. Siapa yang berpuasa hari Arafah, Allah Taala akan ampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tahun depan tu boleh hidup lagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala dah ampunkan dosanya dengan syarat dia puasa hari Arafah. Sebab itu disebutkan, Ibn Battal kata apa? Hadis ini merujuk kepada satu-satunya amalan yang paling besar, tidak ada pada amalan yang lain. Kebanyakan bila Nabi cerita tentang bab pengampunan, selalunya Nabi sebut pengampunan dosa-dosa silam. Tapi untuk hari Arafah, kata Nabi SAW, ini pengampunan bukan waktu yang silam, tapi waktu yang akan datang. Satu-satunya pada hari puasa sunat hari Arafah. Besar ganjarannya. Masuk bulan Muharram, tuan-tuan, Zulhijjah selesai. Masuk bulan Muharram. Tuan-tuan tengok pada bulan Muharram ada galakan Nabi untuk berpuasa sunat hari Ashura, hari 10 Muharram. Kita ada yang, tuan-tuan, ramai-ramai puasa. Ada juga di antara kita ramai-ramai yang sediakan bubur Ashura, buat sedekah, buat jamuan-jamuan. Tak kisahlah, tuan-tuan. Tapi anjuran Nabi galakkan untuk puasa hari Ashura. Kata Nabi, siapa yang berpuasa hari Ashura, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanatul madiyah. Siapa yang berpuasa hari Ashura, Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu. Dan puasa Ashura ni adalah puasa yang utama selepas puasa Ramadan. Okey, ni galakan. Saya bayang pada tuan-tuan macam ni ya. Kiraan ni tak tempat, tuan-tuan, tapi saya nak bayangkan kiraan ni menunjuk kepada besar betul, beruntung sungguh umat Nabi SAW. Misalnya, kalau tuan-tuan hidupkan bulan Zulhijjah, bulan 12 dalam kalender Islam, bulan Muharram, bulan 1 dalam kalender Islam, dalam tempoh 2 bulan, tuan-tuan puasa 2 hari, tuan-tuan akan dapat 3 tahun pengampunan. Belum berlaku, tuan-tuan, dekat dunia ni ada orang kerjanya 2 hari, dia dapat 3 tahun bonus, tuan-tuan. Tak berlaku. Tapi Allah Ta'ala boleh berikan kepada umat Nabi SAW. Puasanya 2 hari, 3 tahun pengampunan. Dan kalau tuan-tuan buat kira-kira sedikit lah. Contoh, kita dengar hadis ni, tuan-tuan, umur kita start 40 tahun. Dan kita pun melazimi ibadah ni sejak bermula usia 40 tahun. Maknanya 40 tahun kita tak pernah tinggal dah puasa Ashura, puasa Arafah. Maknanya setahun kita dapat 3 tahun pengampunan sebab hidupkan 2 sunnah ni, puasa Arafah, puasa Ashura. Kita buat ibadah ni, tuan-tuan, daripada umur 40 tahun sampai umur 60 tahun misalnya. Maknanya dalam tempoh 20 tahun, tuan-tuan, kita tak pernah tinggal puasa Arafah, puasa Ashura. Kalau kira-kira lah, tuan-tuan, 20 tahun ni dikalikan dengan 3
pengampunan 3 tahun tadi, ertinya ada berapa tuan-tuan? 60 tahun. Bayangkan 60 tahun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia kita 60 tahun tuan-tuan, bukankah 60 tahun tu diampunkan? Ini kiraan tak tepat tuan-tuan, tapi saya bagi tahu. Nak tunjuk betapa besarnya pengampunan Allah kerana kita umat Nabi SAW. Itu kalau start 40 tahun. Kalau startnya bermula 35 tahun, kalau start usianya 30 tahun dah bermula ibadah ni, dilazimi ibadah ni saban tahun, tuan-tuan boleh kira sendiri. Sila-sila hari bulan tuan-tuan, tahun pengampunan Allah tu lebih banyak daripada tahun usia kita. Ini ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah tanya, Ustaz, itu ibadah Zulhijjah, ibadah Muharram dah lepas Ustaz, nak tunggu tahun ni mungkin tak ingat dah. Ada tak ibadah yang bakal kita tempuh ni? Ada tuan-tuan. Iaitu, tuan-tuan maklum dah, sedia maklum dah pada bulan Ramadan, ibadah yang Allah Ta'ala bentangkan seluas-luasnya peluang untuk beramal saleh, pesta ibadah pada bulan Ramadan. Antara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menempuh Ramadan dengan syarat dia puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, hadis yang popular. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, ibadahnya memang penuh iman, pengharapan. Maknanya ibadah puasa tu bukan sebab-sebab yang lain, bukan nak kurangkan kolesterol, bukan nak kurangkan tekanan darah, bukan nak kurangkan gula dalam darah. Tak. Puasanya memang kerana Allah sungguh. Ini ibadah, ni tuntutan Allah. Jaga puasa dan dia puasa sungguh dengan ilmunya. Kata Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang macam ni, Allah Ta'ala ampunkan semua dosanya daripada kecil sampai saat itu, semuanya diampunkan. 60 tahun usianya, 70 tahun usianya, semua Allah Ta'ala ampunkan. Kenapa? Sebab dia umat Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan, dia kekasih Allah. Kita ni umat Nabi SAW. Kerana cinta Allah pada Nabi ni tuan-tuan, kita sebagai umat Nabi ni kena tempias cinta Allah. Terpercik cinta Allah pada Nabi ni terkena pada kita. Dan inilah manfaat dan keberuntungan yang kita perolehi kerana kita umat Nabi SAW. Apa lagi tuan-tuan? Pada bulan Ramadan juga, malam yang sangat terkenal yang kita tahu tuan-tuan, malam yang kita buru, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Tuan-tuan boleh bayangkan ya, bila sebut malam Lailatul Qadar ni, tuan-tuan jangan ada satu pandangan itu malam yang sangat meletihkan, kita kena hidupkan malam tersebut sepanjang malam, kena bangun pukul 3 pagi, 2 pagi. Tidak, saya mudahkan macam ni tuan-tuan. Malam Lailatul Qadar, misalnya kalaulah kita bangun sahur pun dah dikira ibadah bangun. Apatah lagi sebelum bangun sahur tuan-tuan, kalaulah tak sempat macam mana pun, tuan-tuan istighfar sekali saja. Astaghfirullahalazim, sekali je tuan-tuan, sebab dah bangun lewat. Kebetulan malam yang tuan-tuan istighfar itu jatuhnya pada malam Lailatul Qadar. Kerana ia malam Lailatul Qadar tuan-tuan, istighfar yang sekali itu Allah Ta'ala akan gandakan, kalikan lebih baik daripada 1000 bulan. Ataupun dikalikan tuan-tuan dengan 84 tahun. Kalau tengok pada buku amalan tu, contohlah ya tuan-tuan, contoh usianya 63 tahun, contoh. Tiba-tiba tepi tu ada catatan kecil, dipelaskan, tambah lagi 40 tahun, penuh dengan ibadahnya, 24 jam ibadah sepanjang 84 tahun itu dengan istighfar sahaja. Kenapa? Sebab malam Lailatul Qadar. Ada plus umur lagi, tapi dipenuhi dengan ibadah, tidak ada satu pun maksiat yang dilakukan. Hanya kerana ini ibadah yang kita lakukan malam Lailatul Qadar. Itu baru istighfar yang sekali. Kalau ada zikirnya, kalau ada wiridnya, kalau ada Qurannya, kalau ada tahajudnya. Belum kira lagi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ibu-ibu yang memasak makanannya, sediakan makanan sahur untuk keluarganya. Bayangkan, ada 5 orang keluarganya, ibu ni masak sahur, bagi makan pada anak-anak, pada suaminya, semuanya makan tuan-tuan. Kata Nabi, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia tidak akan mengurangi pahala orang tersebut, takkan mengurangi pahalanya.
Kalau 5 orang puasa ni tuan-tuan makan, 5 pahala tu si ibu dapat. Kalau malam tu malam Lailatul Qadar, bukankah yang 5 itu digandakan lebih baik daripada 1000 bulan? Besar ganjaran. Kerana kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis bulan Ramadan, tuan-tuan masuk bulan Syawal pula. Ada puasa 6. Dianjurkan pada kita puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 Syawal. Siapa yang melaksanakannya, maka dikira pahalanya untuk puasa selama setahun. Sedangkan dalam satu hadis yang lain, Nabi menyebutkan puasa manusia yang paling terbaik dekat dunia ni adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tak. Sehari puasa, sehari tak. Ikut logik kita tuan-tuan, matematik yang kita kira-kira ni, Nabi Daud alaihissalam puasa setahun lebih kurang 6 bulan sahaja. Sebab berselang kan, sehari puasa, sehari tak. Tapi umat Nabi SAW puasanya lebih kurang 35 hari, 36 hari. Tapi puasa itu di sisi Allah lebih kurang pahalanya selama setahun. Ini kelebihan umat Nabi SAW. Beruntung kita tuan-tuan. Jadi kenapa kita tak boleh nak menzahirkan cinta kita pada Nabi SAW? Kenapa tak boleh ikut sunnah Nabi SAW? Kenapa tak boleh nak tunjulkan yang kita ni betul-betul mencintai Nabi? Sedangkan kerana Nabi lah, ganjaran-ganjaran ni lah yang kita peroleh. Baik, ini ibadah yang setahun sekali. Ada tak ibadah yang sehari sekali tuan-tuan boleh buat? Ada. Mulai pagi ni pun tuan-tuan boleh start dah ibadah ni. Mulai esok pun tuan-tuan boleh start dah. Apa dia tuan-tuan? Antara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, 2 rakaat solat sunat fajar ataupun 2 rakaat solat sunat qabliyah subuh. Masuk azan subuh, sebelum solat fardu subuh, dianjurkan untuk solat sunat fajar, solat sunat qabliyah subuh tu. Di solat yang sama tuan-tuan. Siapa yang tunaikan solat sunat ini tuan-tuan, 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau tuan-tuan rasa harta kita yang paling mewah, pangkat kita lah yang paling hebat, kereta kita lah yang paling canggih, telefon kita lah yang paling update, rumah kita, isteri kita, keluarga kita lah yang paling bangsawan. So 2 rakaat solat ini tuan-tuan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam Imam An-Nawawi sebutkan dalam kitabnya tuan-tuan, kalau kita sampai ke masjid tak sempat nak solat sunat, masuk-masuk tengok orang dah solat jamaah, terus masuk solat jamaah. Tapi Imam Nawawi keluarkan fatwanya dalam mazhab Syafi'i sendiri menyebutkan dibolehkan untuk dia qada solat sunat fajar ini selepas solat fardu subuh, sekalipun dalam waktu subuh. Kita tahu selepas solat subuh tidak ada solat sunat, waktu haram. Tapi untuk solat sunat fajar ni dianjur dan digalakkan buat, bahkan dibenarkan untuk buat. Sebab apa? Sebab dia adalah solat sunat yang sangat-sangat dituntut. Bahkan Imam Nawawi bagi pilihan pula. Kalau tuan-tuan rasa ragu-ragu untuk buat dalam waktu solat subuh, selepas solat subuh, tuan-tuan boleh tangguhkan, tunggu selepas waktu syuruk, tuan-tuan boleh qada balik. Boleh buat 2 rakaat ini, sangat-sangat dituntut supaya kita jangan terlepas untuk tinggalkan 2 rakaat ini, sebab sangat besar ganjaran dia. Nabi sendiri tuan-tuan, dalam riwayat Aisyah disebutkan antara solat sunat rawatib Nabi yang Nabi tak pernah tinggal, iaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini solat sunat rawatib yang Nabi tak pernah tinggal, sama ada Nabi musafir ataupun Nabi menetap. Ini antara amalan-amalan yang tuan-tuan boleh buat. Pagi ni tuan-tuan dah boleh buat dah, kalau terlepas. Amalan yang lain tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan, yang ini amalan yang tuan-tuan boleh buat. Kata Nabi, jagalah solat subuh berjemaah. Duduk dalam jemaah ni, solat subuh tadi. Kemudian lepas habis solat subuh berjemaah ni tuan-tuan, digalakkan duduk di tempat solat. Kita duduk di dalam masjid lagi ni, sama ada dengan i'tikafnya, sama ada dengan Qurannya, sama ada dengan wiridnya, sama ada dengan majlis ilmunya. Tunggu sampai waktu syuruk. Kalau tuan-tuan tengok, tak silap saya, syuruk kita sekarang dalam pukul 7 ataupun 6.57 lebih kurang. Tuan-tuan tengok jam di masjid, pukul 7 syuruk kan, ada jadual dia syuruk. Tuan-tuan tambahkan 15 minit. Ini dalam kiraan dia, tambah 15 minit. Kalau pukul 7 tambah 15 minit, 7 suku. Tuan-tuan tengok jam 7 suku, tuan-tuan bangun, kata Nabi, tunaikan solat sunat isyraq 2 rakaat.
Solat sunat isyraq ni apa tuan-tuan? Iaitu solat sunat duha yang didirikan di awal waktu. Itu solat sunat isyraq. Maksudnya solat sunat duha yang didirikan di awal waktu, solat sunat isyraq namanya. Habis solat sunat isyraq 2 rakaat, tuan-tuan pun balik. Tuan-tuan pun sarapan belakang, jangan balik tuan-tuan. Nanti ustaz marah saya pula. Dia tu makan kat belakang dulu. Tuan-tuan pun makan dekat belakang sarapan. Tuan-tuan balik. Allah Ta'ala kata Nabi SAW akan berikan pahala kepadanya, pahala haji, pahala umrah, tamah wa tamah wa tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Haji dan umrah. Kita mungkin cemburu dengan orang Mekah. Setiap tahun orang Mekah boleh pergi haji. Setiap tahun, setiap hari orang umrah boleh buat, orang Mekah boleh buat umrah. Setiap hari orang Madinah boleh dapat pahala umrah kalau sembahyang dekat Masjid Quba. Kita cemburu, saya ni apa yang saya dapat? Ya, inilah keadilan Allah Ta'ala. Mungkin kita tidak ada kemampuan, mungkin kita sibuk, mungkin kita jauh daripada Mekah dan Madinah, tapi ini ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang ini tuan-tuan bukan seminggu sekali, yang ini bukan sebulan sekali, bukan ada bulan-bulan tertentu. Hari-hari kita boleh buat. Hari-hari. Jadi tuan-tuan, lepas ini tuan-tuan tunggu dulu. Tengok jam pukul berapa sekarang? Jam 7:01. Tunggu sikit dalam 7 suku. Sebelum kita pergi belakang, tuan-tuan solat sunat isyraq 2 rakaat. Kemudian tuan-tuan pergi belakang. Tuan-tuan balik. Jaminan Nabi pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Tuan-tuan, orang yang pergi haji, pergi umrah hari ini tuan-tuan, belum tentu lagi sempurna. Belum tentu lagi. Nak pergi haji dengan selfie-nya, tunjuk hotel mana duduk pullman-nya, saya duduk dekat business class-nya, saya itulah, saya ini, belum tentu lagi sempurna tuan-tuan. Hatinya berbolak-balik ni nak menceritakan ibadah dia, package yang dia ambil. Tapi dengan asbab kita buat macam ni tuan-tuan, Nabi sendiri jamin haji dan umrahnya sempurna, sempurna, sempurna. Ini ganjaran yang besar daripada Nabi SAW. Baik, amalan yang lain tuan-tuan, yang ini amalan yang dari sudut lisan. Nabi SAW sebutkan dalam sehari ada 2 kali bacaan, satu di awal pagi, satu di petang hari. Yang ini tuan-tuan kalau baca dalam kitab Maksurat yang disusun oleh Syahid Hasan Al-Banna ni dah disebutkan, iaitu satu istighfar yang dikenali sebagai Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan boleh Google. Yang hafal-hafal lah, yang boleh Google. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi, siapa yang baca ni hadis sahih tuan-tuan, siapa yang baca Sayyidul Istighfar di awal pagi lepas subuh, sebelum subuh, kalau dia meninggal pagi tu tuan-tuan, syurga wajib untuk dia masuki. Kalau dia baca petang hari tuan-tuan, sebelum subuh esok, wajib syurga untuk dia masuki. Kalau dia meninggal pada waktu petang. Hanya bacaan Sayyidul Istighfar disebut dalam hadis Nabi tuan-tuan, sahih. Yang ini tuan-tuan sedia maklum, tuan-tuan Google saja Sayyidul Istighfar. Tak hafal tuan-tuan baca. Kalau dah hafal tu alhamdulillah, tuan-tuan boleh praktik. 1 kali pagi, 1 kali petang. Waktu subuh, waktu asar. Tuan-tuan belilah buku tu Hasan Al-Banna tu, apa nama tu? Wirid apa namanya? Apa nama? Maksurat. Wirid Maksurat tu tuan-tuan beli buku kecil tu, tuan-tuan baca. Ada tuan-tuan disebutkan dalam tu. Semuanya disebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, ini amalan yang tuan-tuan boleh lakukan sehari sekali. Ustaz, ada tak amalan yang sehari berkali-kali? Ada tuan-tuan, ada. Sehari berkali-kali pahala yang besar Allah Ta'ala berikan. Apa dia tuan-tuan? Antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali dan 99, genapkan kali yang ke-100 dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis tu tak sebut kalimah yuhyi wa yumin. Sebab itu saya baca lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumin Nabi tak sebut. Jadi saya jujur dengan hadis tu, saya tak sebut.
Kata Nabi, siapa yang baca ni genapkan 100 tuan-tuan, Allah Ta'ala ampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Kalau tuan-tuan baca 5 kali dalam wirid salat kita, 5 kali sehari, 5 kalilah pengampunan daripada Allah. Kalau tuan-tuan baca sejam sekali, 24 kali pengampunan sehari semalam untuk tuan-tuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa yang diampunkan ni dosa apa tuan-tuan? Yang ini disebutkan adalah dosa kita dengan Allah Ta'ala. Tapi dosa kita dengan manusia tuan-tuan, wajib kita jumpa manusia, bagi tahu dosa kita dan minta maaf dengan dia. Okay, dosa ni hanya dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dosa dengan manusia tetap wajib minta maaf. Okay, yang ini tidak ada pilihan. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita nak melakukan apa-apa dosa depan manusia ni, kita fikir sungguh, saya mampu tak berhadapan face to face dengan manusia ni, nak bagi tahu yang saya pernah mengumpat awak, mengeji awak, buat khianat pada awak. Kita rasa kita mampu ataupun tidak? Kalau kita mampu, silakan buat. Kamu boleh minta maaf. Tapi kalau kamu tak mampu, sebab itu tak dikira tuan-tuan, kita jumpa kawan kita, kita kosong-kosong, kita kosong-kosong. Tak ada istilah kosong-kosong tuan-tuan. Bagi tahu apa yang kamu buat. Tengok dia redha ataupun tidak. Kalau dia redha dan maafkan, okey. Tapi kalau dia tak redha, tuan-tuan kena usahakan juga untuk dapatkan pengampunan daripada dia. Apatah lagi hari ini tuan-tuan, orang mengumpat, orang mengata seseorang yang dia tak pernah jumpa. Dia tengok dekat televisyen, dia tengok kat media sosial, tak pernah jumpa tuan-tuan, tapi mengata. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa banyak azab yang kita kena tanggung sebab kita tak pernah jumpa. Macam mana nak minta maaf tuan-tuan? Ini beban yang kita kena pikul dekat akhirat. Sebab itu Nabi sebut di akhirat nanti ramai yang muflis. Sudahlah digantikan, pahalanya itu diberikan kepada orang yang dia zalimi, dan kalau tak ada pahala tuan-tuan, dia kena ambil pula dosa orang tu digantikan tempatnya. Ini membuatkan kita muflis. Habis tuan-tuan pahala majlis ilmu kita, pahala solat kita, pahala sedekah kita, pahala wirid, pahala haji umrah kita, dah pas pada orang lain tuan-tuan. Sia-sia. Kenapa? Sebab kita mengata ataupun kita melakukan dosa sesama manusia. Sebab tu fikir sungguh-sungguh, saya ni nak buat sesuatu dosa dengan manusia, sanggup tak saya nak berdepan dengan dia? Kalau sanggup silakan. Tapi kalau tak sanggup tuan-tuan, cepat-cepatlah kita mohon maaf dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, antara amalan yang lain tuan-tuan, yang hari-hari tuan-tuan boleh buat dan gandaan besar daripada Allah Ta'ala, iaitu ini satu amalan tuan-tuan. Amalan ni kita tak sedar. Amalan yang tuan-tuan buat, tuan-tuan tak sedar, tapi Allah Ta'ala berikan ganjaran. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan Allah Ta'ala angkat martabat kita, maqam kita tu Allah Ta'ala tinggikan tanpa sedar tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Baik, tuan-tuan, orang hari ni kan dia pakai satu jam, step tracker tu kan, dia boleh kira step sehari berapa, 6,000, 10,000, 20,000 kan. 20,000 susah lah tuan-tuan, tak ada orang sampai step sampai 20,000 sehari kan. Dia tahu kiraan dia. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW sebutkan setiap langkah ke masjid akan mengampunkan satu dosa dan mengangkatkan darjatnya. Bukan sekadar masjid tuan-tuan, apa-apa langkah kita ke arah kebaikan, ataupun apa-apa langkah kita ke arah pekerjaan. Tuan-tuan pergi pejabat, balik pejabat, ambil anak sekolah, balik sekolah, pergi masjid, balik masjid. Tuan-tuan tak pernah kira pun berapa step kita. Kita balik rumah mak, ziarah mak, tengok balik kampung, tak pernah kira pun tuan-tuan step tu. Tuan-tuan bayangkan, dalam saat itu Allah ampun dosa kita, Allah Ta'ala angkat darjat kita. Sampai tahap tu tuan-tuan, tanpa disedari itu adalah ibadah dan juga dikira sebagai pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Umat Nabi SAW. Baik, ada lagi satu amalan tuan-tuan. Amalan ni kita sebut amalan yang paling mudah. Tak ada modal, tuan-tuan nak berpeluh pun tak sempat dah. Amalan yang paling mudah, paling ringan, tapi ganjaran yang paling besar. Apa dia tuan-tuan? Iaitu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang duduk di belakang imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam sebut amin, makmum serentak sebut kalimah amin dengan imam, Nabi jamin dia ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbi, segala dosa yang pernah dia lakukan semuanya diampun dan dimaafkan saat itu.
Hanya sebut kalimah amin dengan imamnya tuan-tuan, tak penat pun tuan-tuan, modal pun tak keluar, tapi Allah Ta'ala berikan pengampunan. Hari ini tuan-tuan, kita duduk tu kerja-kerja, imam baca Fatihah, kita membaca Fatihah. Sedangkan tuan-tuan tunggu dulu, baca imam selesai dulu, kemudian sebut amin serentak dengan imam, dengar imam baca Fatihah. Dan imam pun kena beri ruang masa kepada jemaah. Janganlah baca Fatihahnya laju-laju, tak ada bagi ruang. Lepas tu tuan-tuan terus qul huwallahu ahad, Allahus samad, habis celaru imam. Jadi bagi ruang, kita pun dah boleh adjust masa kita. Makmum boleh baca dengan tenang, kita pun boleh baca tenang. Sama-sama dapat pengampunan daripada Allah. Nabi jamin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun segala dosanya tuan-tuan yang lalu. Diampunkan semuanya. Kalau sehari tuan-tuan jaga 5 kali solat jamaah tuan-tuan, paling tidak tuan-tuan dapat 6 kali pengampunan daripada Allah. 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak. Kalau jatuh hari Jumaat tuan-tuan free dapat 8 kali, termasuk 2 rakaat solat sunat Jumaat, solat fardu Jumaat. Kalau kebetulan hari raya itu jatuh pada hari Jumaat, tuan-tuan free dapat 10 kali pengampunan. Asal ada bacaan jahar dalam Fatihah dalam solat, maka setiap kali amin itulah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran. Ini antara yang saya sebutkan tuan-tuan. Kalau nak kira, banyak lagi ganjaran yang besar. Sebab itu beruntung kita ni umat Nabi SAW. Apatah lagi Allah Ta'ala jamin pada Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, aku berikan kepada kau satu perkara, yu'tika, berikan kepada kau syafaat, fatarda, kau boleh beri pada mana-mana manusia yang kau nak, fatarda, sampai engkau puas, unlimited. 100 juta, 100 bilion, 1 million, silakan Muhammad, aku akan izinkan. Kau berilah syafaat pada mana-mana manusia. Dunia beruntung tuan-tuan, akhirat pun beruntung. Kenapa? Sebab kita umat Nabi SAW. Ini ceritanya. Sebab itu tuan-tuan, menzahirkan kecintaan kepada Nabi satu tuntutan, sebab dia kesempurnaan iman sebagai seorang mukmin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit lagi tuan-tuan. Bila cerita bab sunnah Nabi SAW tuan-tuan, kita kena jelas. Saya rasa benda ni saya pernah sebut dah. Bila sebut je sunnah Nabi, tuan-tuan kena jelas. Dia ada 2 perkara. Ada banyak perbincangan para ulama', tapi secara mudahnya tuan-tuan, perbincangan sunnah Nabi ni ada ulama' bincang, dipecahkan kepada 2. Satu disebut sebagai sunnah ghair tashri'iyah, satu lagi disebut sebagai sunnah tashri'iyah. Ini akhir sekali. Bila kita nak buat satu sunnah, kita kena jelas, yang saya buat ni sunnah apa sebenarnya, supaya biar yang kita buat itu adalah sunnah, bukan dia menjadi fitnah. Ini kena jelas. Ada orang dia buat sunnah tuan-tuan, tapi akhirnya jadi fitnah. Sunnah ke mana, fitnah pula yang datang menjelma pula. Apa dia tuan-tuan? Satu sunnah tashri'iyah, satu lagi sunnah ghair tashri'iyah. Sunnah ghair tashri'iyah ini sunnah apa tuan-tuan? Yang ini disebut sebagai sunnah yang sunat dilakukan sunnah Nabi. Apa dia tuan-tuan? Yang ini dari sudut fizikal, luaran kita, lahir kita, iaitu kita pakai serbannya, jubahnya, kan, simpan janggutnya, itulah ininya. Yang ini berkaitan dengan zahir kita, luaran kita, kayu sugi dan sebagainya. Yang ini sunnah yang sunat. Tuan-tuan kena maklum, ini sunnah yang sunat. Tuan-tuan buat sangat digalakkan dapat pahala sunat. Tuan-tuan tinggalkan tidak mengapa, tapi sangat dianjurkan untuk buat, sebab Nabi buat. Tanda kita cinta Nabi. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, jangan dilupakan ada sunnah tashri'iyah, sunnah yang wajib untuk sunnah Nabi. Ini jelas. Sunnah yang wajib ni apa tuan-tuan? Yang ini pertama dalam bab ibadah. Ibadah ni sunnah yang wajib. Tuan-tuan tidak ada pilihan melainkan mesti ikut sunnah Nabi. Apa dia tuan-tuan? Contoh dalam bab ibadah, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Ayat ni ayat perintah, fi'lul amr, perintah. Hadis ni riwayat Bukhari. Kata Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, bagi orang yang tak pernah jumpa Nabi, tapi ayat perintah, kata Nabi kena tengok Nabi solat, kena tengok aku solat. Bagi orang yang tak pernah jumpa Nabi setelah Nabi wafat, macam mana nak tengok Nabi solat? Wajib baca hadis-hadis sifat solat Nabi. Soalnya pada hari ini, berapa ramai yang baca sifat solat Nabi dalam hadis-hadis Nabi?
takbirnya macam mana, rukuk macam mana, sujud macam mana. Sedangkan inilah sunnah yang wajib ikut sunnah Nabi. Solatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, apa yang bersangkut dengan ibadah, wajib ikut Nabi SAW. Tidak ada ikut jalan-jalan yang lain. Jangan tuan-tuan kata, oh kalau ikut sunnah Nabi tak boleh ikut mazhab-mazhab. Itu pandangan salah tuan-tuan. Mazhab ni bermaksud jalan. Dia adalah jalan ke arah Nabi. Dia menterjemahkan hadis-hadis Nabi. Maknanya ikutlah mazhab. Janganlah tak ikut mazhab pula. Kita dengan Nabi ni jauh sangat dah tuan-tuan. Nak menguasai ilmu alat lagi dah tidak. Nahunya lain, fiqahnya lain, tafsirnya lain. Jadi ulama' yang menguasai dah membuat jalan dah. Mazhab ni, ikut saja mazhab. Okay? Ikut saja mazhab. Selesai masalah tuan-tuan. Sebab kita orang awam. Bukan orang yang boleh keluarkan pandangan sendiri, fatwa sendiri. Ikut saja mazhab. Okay? Mengikuti jalan Nabi SAW. Baik. Itu yang pertama. Kedua tuan-tuan, apa lagi sunnah Nabi yang wajib kita ikuti? Kedua, iaitu dalam bab kebersihan. Yang ini ramai yang lupa. Dia dah buat sunnah yang sunat ni tuan-tuan. Dah pakai serban, pakai jubah. Satu yang sunnah yang wajib dia tak buat. Contohlah, kebersihan dia tak jaga. Akhirnya orang kata apa? Yang ini ke sunnah Nabi. Tuan-tuan boleh nampak. Daripada sunnah, akhirnya jadi fitnah. Macam ni ke sunnah Nabi. Sebab fizikal dah nampak macam sunnah dah. Tapi dia terlepas. Yang wajib dengan yang sunat tu tak boleh nak dibezakan. Bab kebersihan adalah sunnah yang wajib ikut sunnah Nabi. Sunnah yang wajib ikut sunnah Nabi SAW. Contohlah tuan-tuan, kita buat program ni, Majlis Cinta Rasul dekat masjid kita. Habis kita buat program tuan-tuan, janganlah ada sampah yang ditinggalkan. Yang ini habis program sampah pun banyak tuan-tuan. Mana kesannya cinta Nabi ni? Sedangkan yang sampah tu, jaga kebersihan adalah wajib ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan faham maksud saya? Yang ini yang lebih utama, kebersihan. Bahkan siapa yang menjaga kebersihan tuan-tuan, secara automatiknya dia menjadi orang yang maju. Negara yang menjaga sunnah Nabi ni automatik jadi negara maju. Tuan-tuan tengok mana-mana negara maju yang tuan-tuan pergi. Salah satu tanda ciri-ciri negara maju ni apa? Kebersihan. Mesti. Tuan-tuan pergi tandasnya, tuan-tuan tengok dia punya tu, kan? Sebab itu di luar negara tak sebut toilet tuan-tuan, kan? Tuan-tuan mesti dia maklum, disebut rest room, bilik berehat tuan-tuan. Tinggal kita je lah nak berehat ke tidak. Sampai tahap tu kebersihan dia kering, kan? Tuan-tuan mesti dia maklum, tuan-tuan selalu pergi keluar negara, tengok toiletnya kering. Toilet kita basah. Macam-macam kalau nak tengok. Nak kata kalau orang kata mengikuti sunnah Nabi ni dia jadi outdated tuan-tuan, sebenarnya tidak. Apa yang dia ajarkan oleh Nabi membawakan manusia itu lebih maju dan lebih berjaya lagi. Apa lagi tuan-tuan sunnah yang wajib ikut sunnah Nabi ni? Antaranya iaitu akhlak mulia. Yang ini pun ramai yang terlepas pandang. Buat sunnah yang sunat, lupa sunnah yang wajib. Pakaiannya dah baik dah, semua dah mengikuti sunnah Nabi dah, tapi akhlaknya kotor, cakapnya kotor, bahasanya kotor, perangainya kasar. Akhirnya orang kata apa? Ini bukan sunnah ni, ini fitnah ni. Sebab itu kena tahu perbezaan ini. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah, akhir sekali saya nak bagi satu homework. Bukan homework lah, tuan-tuan boleh fikir, tuan-tuan boleh bayangkan. Kalau dalam bab poligami lah tuan-tuan, akhir sekali ni, tuan-tuan boleh nampak dah, poligami ni sunnah yang mana tuan-tuan? Sunnah yang tasyri'iyah ke sunnah ghair tasyri'iyah? Sunnah yang wajib ke sunnah yang sunat? Yang ayah-ayah kata sunnah yang wajib, yang ibu-ibu kata sunnah yang sunat. Yang mana tuan-tuan? Sudah tentu dia adalah sunnah yang sunat, ikut sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada ayah-ayah keluarkan dalil, abang nak pasang cawangan sebab ini sunnah Nabi, ibu-ibu pun jawab, ya ini bang adalah sunnah ghair tasyri'iyah. Barulah nampak balik majlis maulid Rasul, kan? Ini sunnah ghair tasyri'iyah bang, sunnah yang sunat ikut sunnah Nabi. Sunnah poligami ni sunnah yang sunat. Sunnah yang wajibnya apa tuan-tuan? Adil. Kerana ramai yang pinggirkan yang wajib, yang adil ini, kejarkan yang sunat, daripada sunnah akhirnya jadi fitnah. Sebab itu saya sangat tekan-tekankan benda-benda macam ni bila setiap kali maulid Rasul, supaya kita jelas apa yang kita buat itu terpandu dengan sunnah-sunnah Nabi SAW.
Jadi ala kulli tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan majlis ilmu ini Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala timbulkan, zahirkan kecintaan kita pada Nabi SAW. Dan zahirnya cinta Nabi ini bukan sekadar di lidah, tapi dilakukan pada amalan. Korbankan syahwat kita, korbankan keinginan kita semata-mata untuk taat perintah Allah dan Rasulnya. Contoh yang paling mudah, kalau tengok sahabat-sahabat Nabi peminum tegar arak, zaman tu saya pernah sebut pada tuan-tuan, cerita pada tuan-tuan, peminum tegar arak tuan-tuan, sekali Allah Ta'ala perintahkan haramnya arak, mereka tinggalkan arak serta merta, korbankan syahwat dan nafsunya semata-mata kerana Allah. Kalau kita hari ini tuan-tuan, yang merokoknya, yang memvape-nya, menshishanya, menanostiknya contohlah, kalau dengar saja fatwa dah sebut dah, fatwa negeri, fatwa kebangsaan, fatwa dunia sebut haram tuan-tuan, berapa ramai sanggup korbankan syahwat dan keinginan dia semata-mata taat perintah Allah. Siapa yang mampu buat tuan-tuan, inilah kecintaan yang sejati kepada Allah dan Rasulnya. Dia mesti dibuktikan dengan perbuatan. Kalau dulu isap rokok 2 kotak tuan-tuan, mesti ada tahap untuk mengurangkan. Walaupun tak dapat kurangkan, paling tidak sekotak ataupun setengah kotak. Yang penting ada mujahadah. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan kita mati tuan-tuan, mudah-mudahan matinya dalam mujahadah melakukan ketaatan pada Allah. Sebab ada orang kata, apa Ustaz, saya tak boleh berhenti Ustaz. Kalau saya berhenti merokok, berhenti nafas saya tuan. Contohlah, masing-masing letakkan, dia tahu keupayaan masing-masing. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan tanda kita mencintai Nabi, membawa kepada cinta Allah, dan lebih kita taat dan rasa kemanisan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan masukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.